Assalamualaikum semua. Saya doakan anak-anak semua dalam keadaan sihat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan menulis karangan jenis cereka. Karangan ini sama seperti pengalaman, keperihalan, gambaran dan situasi. Okey. Yang keduanya, kalau kita nak menulis penulisan gambaran, kita mestilah mengikut tajuk atau cerita yang akan kita tulis. Murid-murid juga perlu mengikut urutan peristiwa. Seterusnya, unsur suspense seperti cemas, gembira, sedih boleh digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Di samping itu juga, elakkan anak-anak menulis berulang-ulang. Kemudian, kita juga boleh mereka-reka cerita tetapi mestilah logik. Murid-murid juga semasa penutupan nanti boleh menyatakan perasaan ataupun pandangan. Okey, akhirnya tips ini kita dah biasa gunakan. Boleh gunakan teknik apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana dan di mana. Baiklah, kita seterusnya ke slide yang ketiga dan keempat. Dalam slide ketiga ini, saya paparkan salah satu tajuk karangan cereka yang popular iaitu peristiwa yang tidak dapat saya lupakan. Slide yang keempat pula, mari kita lihat catat aliran yang kita boleh buat semasa kita hendak membina karangan berbentuk cereka ini. Okey, yang pertama sekali kita mestilah menulis tajuk peristiwa itu. Okey, sebagaimana yang kita dah dapat dalam slide ketiga tadi. Kemudian yang pertama, bila peristiwa itu berlaku dalam perenggan yang pertama. Ataupun penyertaan yang kedua, iaitu perenggan yang kedua, kita boleh menulis di mana peristiwa itu berlaku. Contohnya, tajuk kebakaran. Okey, mendengar suara riuh rendah. Tapi di mana? Rumah jiran ataupun di kedai-kedai dan sebagainya. Untuk yang ketiga, perenggan yang ketiga, kita boleh menuliskan apa yang berlaku. Bagaimana keadaannya pada ketika itu. Seterusnya, pada perenggan yang keempat, anak-anak boleh menuliskan apa yang awak melihat dan perasaan pada ketika itu. Seperti berasa bimbang, menelpon bomba dan sebagainya. Seterusnya, perenggan kelima, bagaimana situasi pada ketika itu. Baiklah anak-anak, sebagai penutup karangan, anak-anak bolehlah menyatakan perasaan seperti berasa bangga kerana dapat membantu jiran dan bersyukur kerana tiada kemalangan dan kematian yang berlaku. Seterusnya, saya ada paparkan satu contoh karangan peristiwa. Karangan ini berbentuk berpandu. Anak-anak bolehlah menulis di dalam buku karangan yang ada pada anak-anak semua. Sekiranya tiada, anak-anak bolehlah menulis di dalam buku bahasa Melayu yang lain. Sekiranya ada masalah tentang penulisan cereka ini, anak-anak semua bolehlah bertanya atau merujuk kepada guru-guru bahasa Melayu yang mengajar di kelas anak-anak sekalian. Baiklah, selamat belajar. Sekian, terima kasih.